Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blaid sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk melambangkan keagraban antara raja dan rakyat. Hari ini menjadi detik bersejarah bagi rakyat dan penduduk daerah Blain apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-77. Daerah Blaid merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut tahun ini yang membawakan tema Raja untuk Rakyat, Rakyat untuk Raja. Majlis berlangsung pagi tadi di Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Blaid. Ratusan pelajar berbaris di sepanjang jalan menuju Padang Bandaran bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-77. Berangkat sama paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema Raja Berdaulat Berjiwa Rakyat, persembahan khas menggambarkan seorang raja dan pemimpin yang prihatin akan hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Lebih 300 peserta menjayakannya. Kemuncak persembahan khas membuktikan tanda cinta dan tak setia rakyat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. His Majesty, happy birthday, His Majesty. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Blaid, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama peserta persembahan khas.
Hubungan erat antara raja dan rakyat jelas terbukti semasa Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Peluang bersua muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan detik yang sangat dinanti-nantikan. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka-Paduka Nada dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bella, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran di Gadung Sabul Mal, Pengeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis ini memberi peluang kepada rakyat dan penduduk untuk menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Lambang kesetiaan rakyat kepada seorang raja terbukti dengan penyertaan seluruh lapisan masyarakat. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli ke majlis ini mencerminkan keakraban antara raja dan rakyat. Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO memainkan peranan penting dalam sama-sama memangkin kemajuan ekonomi rakyat dan penduduk. Bidang pendidikan diberi keutamaan bagi mewujudkan generasi berilmu pengetahuan, berdisiplin dan berhemah tinggi. Syarikat-syarikat swasta termasuk sektor minyak dan gas banyak membantu meningkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat dan penduduk. Turut menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ialah anggota-anggota Batalion Ketiga Tentera Darat di Raja Brunei di Lumut dan British Garrison di Seria.
ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi Majlis Santap. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Blaid. An jama'tana wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk ini membawa makna yang mendalam dan pastinya akan dikenang sampai bila-bila. Assalamualaikum. Peluang bersua muka bersama raja yang dikasihi setentunya menjadi kenangan manis bagi rakyat dan penduduk daerah Blaid. Detik-detik istimewa tersebut dimuatkan dalam sorotan Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan.
Bagi rakyat dan penduduk di daerah Blaid, Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk menjadi detik yang sangat bersejarah kerana dapat bersua muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Maha Mulia adalah seorang pemimpin yang berwibawaan, mempunyai sifat kasih sayang, mempeduli hal kebajikan rakyat dan penduduk. Pemimpin yang sangat prihatin kepada rakyatnya, yang sangat pemudilian. Seorang raja yang penyayang dan amat pemudilian. Di sini nampak kita ni sifat baginda, di mana baginda sendiri turut bercemar dulia, meluangkan masa bersama rakyat. Seorang sultan yang jiwanya memang untuk rakyatnya supaya rakyatnya ni sentiasa dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah sangat penyayang, sangat prihatin dan berjiwa rakyat. I admire his leadership and his energetic and adventurous spirit. He looks so young at heart. And I really admire how he cares for the people of Brunei. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Sultan! We love you! Happy birthday, Sultan! We are all from Petrokohan and we would like to say Happy birthday to Hassan! Selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Sultan! Manusia paling baik ialah manusia yang membuat amal kebaikan dengan umur panjang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala manusia paling buruk adalah manusia yang dianugerahkan umur yang panjang tetapi membuat kejahatan di mana-mana. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1445, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis yang dikendalikan oleh Jabatan Perikanan berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ceramah khas Hijrah bertajuk Renungan dan Harapan di Sebalik Tahun Baru Hijrah disampaikan oleh Dr. Mikdar Rusdi, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis umpamanya bertujuan menyemarakan sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga kementerian tersebut. Semua itu Masya Allah berat nilainya di sisi Allah. Tinggi nilainya di sisi Allah dan boleh kita. Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi contoh tauladan dan iktibar kepada umat Islam hingga ke hari ini. Hijrah juga mempunyai kaitan dengan perubahan sama ada dari segi aspek fizikal, rohani, sikap dan kehidupan ke arah yang lebih baik. Perkara itu antara pengisian ceramah khas bagi Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1445 Kementerian Pendidikan. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Ceramah khas bertajuk Ugama Dipelihara, Negara Sejahtera disampaikan oleh Dayang Siti Juhaidah binti Haji Bujang, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Jelasnya lagi, apabila berjaya melakukan penghijrahan dalam kehidupan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, di situlah nampak proses perubahan berlaku dan keadaan bakal mencapai kesempurnaannya. Dianjurkan oleh Jabatan Pengurusan Biasiswa dan Urus Setia Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Kementerian Pendidikan, ia bertujuan meningkatkan pemahaman dan penghayatan mengenai pengajaran di sebalik peristiwa hijrah Rasulullah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahan bercorak keugamaan menyerikan acara pentas perayaan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 semalam. Bagi daerah Brunei dan Muara, acara diadakan di kawasan lapang berhadapan Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja.
Persembahan dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antara pengisiannya, forum bertajuk Mentaati dan Mensyukuri Kepimpinan Raja. Forum membincangkan mengenai hukum mentaati raja di samping mengungkapkan beberapa cara untuk menunjukkan rasa syukur serta cinta dan taat kepada kepimpinan raja. Sementara di pentas perayaan kawasan lapang berhadapan Hospital Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila Daerah Tutong disemarakkan dengan persembahan Malam Nur Iman, anjuran Akademi Panggung Seri Utama. Pengisiannya termasuk mendeklamasi puisi, lagu-lagu dakwah, sketsa bertajuk Wal-As dan kuis penonton. Antara yang hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan tamu Tudung Saji di daerah Blight pula diserikan dengan persembahan nasyid, tausyih, puisi dan kuis yang disertai oleh Majlis Perundingan Kampung Lorong 3 Selatan Seria dan bekas guru-guru serta penuntut Sekolah-Sekolah Melayu Muhammad Alam tahun 1953 hingga 1988. Pentas perayaan Pekan Bangar daerah Temborong pula diserikan dengan maulid malam perayaan bersama kumpulan maulid Mahabbatur Rasul. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid Daerah Temborong. Antara pengisiannya sesi tazkirah. Kita dengan Nabi SAW ini sentiasa rapat. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara semalam merasmikan pelancaran Special Event Station di kediaman yang dipertua Bidara di Jalan Rimba, Terunjing, Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Haji Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Special Event Station dilancarkan bagi memberikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke semua stesen di seluruh dunia. Lebih 40 kilogram sampah plastik berjaya dikumpulkan semasa kempen kebersihan di sepanjang jalan menuju ke kawasan Padang, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong, kempen bertujuan memupuk kesedaran dalam memelihara kebersihan khususnya di kawasan mukim dan kampung. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen turut disertai oleh para ahli pusat kegiatan warga emas Tutong. Kempen antara lain menyemarakan lagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Ia mengeratkan lagi silaturahim ada antara MPM yang ada di Mukim Pekan Tutong ini, dan juga kita ni mesti tahu bahawa menjaga kebersihan itu adalah sangat penting, bukan saja di kampung-kampung. Program Mobiliti Latihan Pendidikan Teknikal dan Vocational TVET ASEAN Republik Korea ROK mengurangkan jurang kompetensi pekerjaan selain mengukuhkan bidang teras program TVET bersama ASEAN. Perkara tersebut dikongsikan semasa majlis mengalulukan kumpulan pertama program Mobility TVET ASEAN ROK. Dianjurkan oleh Kolej Antarabangsa Mikronen, majlis berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Pangeran Hajah Hamidah binti Pangeran Haji Hidung, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, dalam ucap tamanya mengongsikan TVET telah diktiraf sebagai asas kepada pembangunan ekonomi mana-mana negara dengan menyediakan tenaga kerja yang berkelayakan. Who have successfully enrolled in the program. 19 peserta dari 5 negara anggota ASEAN menyertai kumpulan pertama program Mobility TVET ASEAN ROK. Program diadakan selama 3 bulan bermula 10 Julai sehingga 30 September 2023.
Program Mobility TVET memudahkan pertukaran pelajar dan guru di kalangan institusi TVET di ASEAN. Kurikulum program menggabungkan pengetahuan terkini dan kemahiran revolusi perindustrian keempat. Keinginan tulus untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di seluruh negara dan konsep Melayu Islam Beraja di negara Brunei Darussalam mendapat kepujian daripada delegasi Australia ASEAN Muslim Exchange Program AAMEP yang mengadakan lawatan ke negara ini. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, delegasi yang terdiri daripada para pemimpin masyarakat Islam dan ahli profesional yang mempunyai pelbagai latar belakang antara lain menyentuh mengenai peluang-peluang kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Realised consistently amongst all of them is there is a genuine desire to support the betterment and the welfare of Bruneians and Bruneian society. The fact that there is such a strong commitment to preserving Islamic values in Brunei from the elderly all the way to the youth. So that's something that I found very fascinating. What's really unique is that you're able to bring the three together and everybody's happy with that, It's a great marriage, I would say. We had a great opportunity to engage in really meaningful conversations with a lot of young people, where the young people got to learn more about our experiences as Australian Muslims. Coming together, Australia and Brunei can really become a huge force in terms of how Muslims and Islam is represented in the media and creative industries. 5 orang suspek termasuk warga negara tempatan dan asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana disyaki terlibat dalam kejadian pergaduhan yang berlaku di kawasan Kampung Limau Manis. Dalam pergaduhan yang menggunakan senjata tajam itu menyebabkan 2 orang lelaki rakyat tempatan mengalami cedera parah. Mangsa-mangsa dibawa ke hospital bagi rawatan lanjut. Pergaduhan berlaku pada 19 Julai lalu selepas pasukan polis Diraja Brunei menerima panggilan kecemasan berkaitan kes pergaduhan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Hukum Kanun Jenayah Penggal 22 iaitu mendatangkan cedera parah menggunakan senjata dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan sebat. 10 unit alat sukat dan timbang yang digunakan bagi tujuan perniagaan didapati gagal mematuhi akta dan peraturan sukatan dan timbangan iaitu menggunakan alat timbangan yang belum berdaftar dan mansuh tempoh penggunaan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah menjalankan operasi penguatkuasaan ke atas gerai-gerai jualan perayaan bermusim sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Operasi penguatkuasaan dilaksanakan di 2 buah tempat iaitu kawasan letak kereta berdepanan dengan bangunan alat-alat kebesaran diraja dan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin bagi cawangan daerah Brunei dan Muara pada 17 Julai dan kawasan lapang berhadapan Hospital Pengenalan Muda Mahkota, Pengenalan Muda Haji Al-Muhtadi Billah bagi daerah Tutong pada 20 Julai. Lawatan pemeriksaan mengejut ini merupakan tindakan rutin dalam memastikan sebarang penggunaan alat sukat dan timbang bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Hasil pemeriksaan berkenaan, unit SDT mendapati 16 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perniagaan dengan 10 unit gagal mematuhi akta dan peraturan sukatan dan timbangan. Pemilik-pemilik alat berkenaan telah dikeluarkan notis peringatan dan dikendaki hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan. Maklumat lanjut hubungi unit sukatan dan timbangan SDT melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 233 4092.
Saingan bola sepak Liga Super Brunei diteruskan semalam dengan 2 perlawanan. Di Padang Kompleks Sukan Tutong, Indra SC menang besar menewaskan Setia Perdana 9-0. Sementara itu, dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Brakas menyaksikan Aksi Bersatu menang 2-0 ke atas Lun Bawang.